Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung siri yang ketiga daripada pembahasan hadis innamal a'malu binniyat, dan kita insya-Allah cuba habiskan perbahasan ini pada kuliah ni bagi hadis ini. Seperti mana yang telah kita baca dan semua kita hafal, hadis Umar bin Khattab yang pertama itu, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan berdasarkan apa yang berdasarkan kepada niat. The deeds are considered by the intentions. Amalan berdasarkan kepada apa yang ni. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dapat berdasarkan apa yang dia niat. And a person will get only will get the reward according to his intentions. Seseorang hanya dapat pahala berdasarkan kepada apa yang dia niat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya, hijrah maksud pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Susah orang nak pindah dari satu tempat ke satu tempat kerana Allah ni, melainkan kerana nak memelihara agamanya. Sebab itu di dalam takrif umum hijrah ialah perpindahan daripada darul kufur kepada darul Islam. Pindah daripada wilayah yang kufur, yang menindas agama, kepada wilayah Islam, wilayah yang membenarkan untuk agama hidup. Mungkin dia duduk di wilayah kufur tu dia seronok, kemewahan ada, tapi agama tak dapat dihidupkan. Dia hijrah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, whoever immigrated for Allah and His Messenger, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, his immigration would be for Allah and His Messenger. Jadi hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Whoever immigrated for worldly benefits or for a woman to marry, siapa-siapa yang hijrah untuk dunia ataupun nak kahwin siapa, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, and his immigration for what he is emigrated for. Jadi dia dapat apa yang dia hijrah, pahala dia dapat berdasarkan apa yang dia naik. Daripada hadis ni kita dah bahas dua sesi, dan kita sambung sesi yang akhir. Saya nak pergi kepada apa yang dibahaskan oleh para fuqaha dan usuliyin, iaitu tentang daripada hadis ni para ulama mengambil banyak manfaat untuk dijadikan kaedah-kaedah penting dalam Islam. Antaranya ialah al-ibratu bil maqasid wal musammayat la bil zawahir wat tasmiyat, dia panggil. Pengajaran ataupun iktibar, perkara yang kita ambil kira dalam hukum hakam jual beli, hukum hakam muamalat kehidupan ni, ialah dengan maqasid, tujuan orang itu, dan apa benda hak dia buat tu, bukan dengan apa yang dia zahirkan ataupun apa yang dia bagi nama. Saya boleh buat beberapa contoh untuk kita faham tentang hal ni. Kata satu orang, ni nak bagi contoh fiqh mudah lah. Dia main kat kita, dia bagi kat kita motor. Dia kata ni motor hang, motor ni aku bagi kat hang ambil. Hang bayar 500 sudah.
motor ni aku hadiah kat hang, hang bayar aku 500 dah. Walaupun dia sebut hadiah, hakikatnya hadiah ke jual? Jual. Kerana maksudnya jual, dia tak kira walaupun aku hadiah je ikut ni. Tak, dia jual. Kerana adanya proses harga dan proses pertukaran barang, dan tujuannya ialah jual. Dia kata pengajarannya ialah kita diambil daripada iktibar sesuatu benda daripada tujuan dia. Tujuan dia. Banyak benda yang mungkin manusia rasa tujuan. Kadang-kadang banyak perkara yang mungkin kita boleh ambil iktibar dalam masalah-masalah. Bagaimana orang kadang-kadang boleh guna nama agama. Bunyi saya ni ikhlas, sebenarnya bayar sikit sudahlah. Tapi sebenarnya kena bayar lah kan. Kalau dia main kat kita ni, saya ni tolong ikhlas ya, bagi banyak ni sekian-sekian, itunya tak apalah, saya saja tolong je ni, bukan nak ni pun. Tapi dia bagi tahu harga, artinya kita ambil iktibar tujuan dia. Tujuan dia nak dapat duit tu lah. Ikhlas tu tak boleh dinamakan dengan perkataan dia. Saya bagi ya rumah ni kat hang, saja nak bagi duduk, hang bayar bulan-bulan kat aku 200 dah lah. Bukan bagi, yang tu nama dia sewa. Nama dia sewa. Kerana yang diambil iktibar tujuan di sebalik itu. Dan ini penting, dan kita sebut banyak perkara supaya orang tidak hial dalam agama, supaya orang tidak helah dalam agama. Kita nak tengok bab ni macam mana, nak bagi jelas sikit. Tahu bab yang dinamakan dengan nikah Cina buta? Tahu? Cina tak buta, Melayu buta, tapi dia bubuh kat Cina juga lah kan. Dia talakkan isteri dia dengan 3 talak. Dia ada beberapa masalah fiqh dalam hal ni. Pertama, kalau seorang talakkan isteri, dia marah kat bini dia, dia kata aku ceraikan hang dengan 1000 talak, geram sangat. Pada sisi sebahagian para fuqaha, dia kira jatuh 3 talak. Tetapi sebahagian fuqaha, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, antara yang mentarjihkan pandangan ni, dia kira jatuh 1 talak jika itu talak kali yang pertama yang pernah dia buat kat bini dia. Dia sebutlah 3 juta pun kira yang pertama. Jadi diperlih kita pakai yang ni. Untuk for the first time, we consider first talak. Untuk kali yang pertama, kira talak pertama. Han sebutlah berapa pun, aku geram kan, aku bagi 3. Dia main mengadu kat qadi, patutnya qadi kata kali yang keberapa dia talak ni? Ni kali pertama dia talak saya, ni patut talak yang pertama. Talak yang pertama. Tapi kalau dia pergi mengadu kat negeri lain kan kata talak yang talak 3. Dia demam lah kan. Okey. Lepas pada tu dia rojok. Dia rojok main. Rojok ni macam-macam cara lah kan. Dia kata aku menyesal ke talak hang kemarin dulu ni, aku rojok balik lah, kira rojok lah. Setengah orang dia tak faham, bila dia talak isteri dia, dia ingat isteri dia mesti kena keluar rumah. Tak boleh keluar rumah, dia kekal dalam rumah bersama suami dia. Cuma mereka tidak duduk sekali, dan tidak, maksudnya tidak duduk tidur sekatil lah. Kalau dia tidur sekatil, mereka buat hubungan, dikira telah rojok. Dia telah kira rojok pada kaul sebahagian para ulama. Sebahagian para ulama menyatakan rojok hendaklah dia cakap dan dia buat. Okey, tak apa. Para fuqaha, katakanlah kadang dia rojok, duduk lama, dia pergi talak pula. Tahun depan geram pula, bertengkar pasal nak balik raya rumah siapa, talak pula dah. Dia talak cara ta'liq kan. Sebaik saja diisytiharkan jatuhnya, atau diisytiharkan kelihatan anak bulan Syawal, kau ku talak dengan talak 1. Masing-masing duduk tunggu depan TV. Istihar aja jatuh. Yang tu dia panggil apa? Ta'liq. Tak usah buat pangai macam tu lah, orang cerita contoh hukum kan. Dia talak, jadi talak yang
kedua. Walaupun dia abang, aku geram ni, itu aku 1 juta, yang ni aku bagi 3 juta, dia tetap kira yang berapa? Kedua. Tapi bagi sebahagian fuqaha dia kira yang ketiga lah. Tapi kita cakap dalam konteks ni, negeri Perlis ni. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masa hayat dia pernah fatwa talak 3 kali pertama jatuh 1. Benda khilaf, dia dipenjarakan kerana fatwa tu. Tak pasal-pasal, padahal benda tu pendapat di kalangan sahabat sendiri. Sayyidina Umar yang mula kata 3 jatuh, 3 yang memfamouskan 3 jatuh 3 ni. Tapi hari ni kebanyakan negara-negara Arab pakai fatwa Ibn Taimiyah. Talak 3 jatuh 1 bagi kali yang pertama. Kali kedua dia kira susunan. 1 at-talaqu marratan, talak 2 kali. Hak kali pertama boleh rojak, kali kedua pun boleh rojak, kali ketiga tak boleh rojak. Okey, kata dia mai sampai kali ketiga dia duk rojak, talak pula. Dia tak boleh rojak dah kat bini dia. Melainkan bukan tak boleh rojak. Rojak memang dah tak boleh dah. Tak boleh dah menikah, tunggu habis iddah nak pergi menikah balik pun tak boleh. Dia ada beberapa keadaan. Yang ni semua tuan-tuan faham. Kalau satu orang talakkan isteri dia, kemudian dia tak rojak, katakanlah dia talak pertama, lepas tu dia outstation sampai isteri dia 3 kali quru ataupun 3 kali suci, dia balik-balik dah tamat dah iddah isteri dia. Ataupun dia talak masa isteri dia mengandung, pada sebahagian fuqaha jatuh talak dia talak hari ni, esok bersalin, habis iddah dia. Bila habis iddah, maka dia tak boleh rojak dah. Katalah kita talak isteri kita, satu orang talak isteri dia, kemudian dia tak rojak dalam tempoh iddah, dia pergi keluar pergi outstation 6 bulan, balik-balik habis iddah. Dia nak rojak balik tak boleh, melainkan dia kena meminang balik isteri dia setuju, baru dia boleh jadi suami isteri balik dengan akad yang baru. Faham tak? Tapi kalau sekiranya tak habis iddah, dia nak rojak ke isteri dia, tak perlu persetujuan isteri. Isteri dia kata, tak malu, dia jadi juga. Sebab itu agama suruh dia duduk serumah. Tak pergi mana isteri dia. Jadi isteri dia duduk bilik tu, lepas tu suami dia duduk keluar. Isteri dia lalu dia tayang sikit, tak apa, dia pakai tola ke apa. Suami dia tengok, lawa juga isteri aku ni. Sedang tak malu duk tengok-tengok apa jeling-jeling. Kan? Tapi isteri dia halal. Supaya dia mai balik. Kerana agama nak galakkan apa? Galakkan rojak. Tinggal lama-lama duduk sehari, aku tak heran setakat hantayang macam tu, dia kata. Kena 3 seminggu, 2 minggu, pening kepala. Tengok pening aku je ni. Pergi sana aku rojak balik. Mai tengah malam tak ketuk isteri bilik. Isteri dia buka. Apa ketuk bilik orang tengah malam ni? Tak apalah abang, rojak balik lah. Kira rojak. Isteri dia tak kata, saya tak mau dengan abang rojak. Dia tak boleh. Sebab dia sebenarnya masih lagi berstatus isteri, cuma di dalam iddah talak raj'i dia panggil. Tapi kalau tamat iddah, suami dia walaupun anak 7 orang pun tak boleh rojak dah. Hanya mereka boleh bersama balik dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru, dengan peminangan. Dia kena pergi pinang balik. Orang kata habis dah, balik-balik mana mak tak ada lah. Macam mana keluar rumah? Keluar apa, aku bukan isteri dah. Habis dah apa? Habis dah iddah. Allah kata kita baliklah semula. Tak apalah, you minang, I nak tengok macam mana. Dia jual mahal kan. Dia pun minang lah, bawa lah dulang anak-anak kecil-kecil kat belakang, pergi Assalamualaikum, kami datang nak minang, gitulah kan. Kalau isteri dia endorse, isteri dia agree, jadilah dia pakai akad lain lah. Tapi kalau isteri dia kata tak mau, peminangan ditolak, saya sudah ada calon baru, ya tak boleh buat apa.
Tak boleh buat apa. Tetapi berbeza dengan kes talak 3. Ni kita faham tu, cerita panjang sikit. Ni cerita ni hak tua-tua faham dah, ni superb dah hak tua-tua ni kan. Hak muda-muda ni. Talak 3, kalau dia dah talak yang kali yang ketiga, dia habis sama ada dalam iddah, selepas iddah memang dia tak boleh kembali. Kalau dia nak kembali juga kepada isteri dia, tak boleh. Kerana melalui beberapa proses. Pertama, isteri tu kena habis iddah dulu. Iddah apa masa dia talak. Kedua, isteri dia kena berkahwin dengan lelaki lain dulu. Kena kahwin. Kahwin dengan lelaki lain. Nabi kata, hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatak, kata Nabi. Sehingga kau merasai madu kecilnya, maknanya nikmat persetubuhan dengannya, dan dia merasai nikmat persetubuhan denganmu. Kena kahwin. Kahwin setakat akad saja tak boleh, kena melakukan persetubuhan. Kalau ditakdirkan lepas mereka ni kahwin 5 tahun, bercerai pula suami ni, pam-pam tengkak, suami hak nombor 2 pun pergi talak. Kawan ni duk tunggu lama dah ni kan, Johan menanti ni kan, duk tunggu-tunggu, dia kata talak. Duk tunggu bila talak, kawan ni pun pergi habak lah kat dia, kata ai dah kena talak pula dah. Tunggu-tunggu, gaya lagi 2 hari nak habis iddah, tup dia rojok, habis kan. Dia rojok, you tak boleh apa-apa. Kalau diandaikan dia tak rojok, sehingga dia kahwin, habis iddah, berlaku persetubuhan, dia talak, habis iddah, dia tak rojok, dia bebas lah, dah tak jadi isteri macam kawan tadi lah, walaupun talak yang pertama, tapi dia tak rojok, habis. Barulah suami yang lama boleh masuk mai kahwin balik. Dengan apa? Dengan pinangan yang baru, mahar yang baru, yakni mas kahwin yang baru, dan akad yang baru. Okey. Ini hukum Tuhan. Tuhan denda, Allah denda suami yang, ataupun suami isteri, suami yang pitalak isteri dia dengan talak sampai kali ketiga. Sebab tu Allah bagi peluang at-talaqu marratan, talak 2 kali. Sebab dia nak suruh, bila dia talak kali pertama berpisah, dia kata aku ni rupanya tak boleh hidup kalau dengan tak ada isteri aku ni, supaya ada keinsafan. Lepas tu dia rojok balik, kerutlah rojok kali kedua pun tergeliat juga. Tuhan bagi lagi sekali, sampai 3 kali. No chance man, tak boleh patah balik. Tapi oleh kerana ada orang dia boleh fikir macam mana cara kita nak pelepas hukum ni. Nak cerita ni bab tahlil ni, tentang innamal a'malu binniyat ni panjang. Dia kata, aku silap man, kali ketiga dah aku talak bini aku ni, hang boleh tolong tak? Hampir menikah sat dengan dia. Tapi jangan pula hang nak pergi jadi suami dia lama-lama, hang jadi 2 hari dah. Lepas tu hang talak dia, kerana nak membolehkan aku kahwin dengan dia balik. Okey, dia ada apa keadaan? Dari segi teknikal hukum, kalau dia setakat angkat nikah, lepas angkat nikah dia talak, boleh tak kahwin? Tak boleh. Kerana mesti berlakunya persetubuhan. Okey, dia pergi, dia bersetubuh, kemudian dia talak, kemudian habis iddah, baru bekas suami hak pertama boleh masuk. Tetapi kalau ada lelaki yang pergi kahwin, bukan kerana nak memperisterikan wanita berkenaan, semata-mata kerana nak bagi laluan kepada kawan dia ni. Yang ni dia panggil tahlil helah dalam nikah. Hak ni orang Melayu panggil Cina buta. Sedangkan maksud tujuan perkahwinan di dalam syarak, apa tujuan dia? Supaya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah,
kami jadikan di antara kamu mawaddah, cinta yang membawa hubungan lelaki dan perempuan, dan rahmah, simpati, kasih antara satu sama lain. Kesian tujuan ni tak tercapai, hanya semata-mata kok dia ni orang kaya pergi upah ham nikah Ustaz, aku bagi 10,000 ham nikah dengan bini aku Ustaz, tapi jangan lama-lama, aku bagi paling lama seminggu. Mana dia pun pergi kahwin kerana nak dapat 10,000 tu. Bila hakim nak kahwin balik, dari segi teknikal boleh, tapi dari segi tujuan perkahwinan maksudnya ya, tak betul. Kata para ulama, ini nama dia tahlil, cuba menghalalkan apa yang Allah haramkan, walaupun nampak macam boleh, tapi hakikatnya tak boleh, kerana innamal a'malu binniyat. Baru mai hadis ni, wa innama likulli imri'in manawa, seseorang dapat berdasarkan apa yang dia ni. Dan ramai orang dia boleh buat layak buruk macam ni. Contoh, ni bank-bank ke apa, dia buat layak buruk. Orang zaman dulu dia panggil bai'ul wafa dan macam-macam hukum. Contoh, satu orang tu tak ada duit, dia nak pinjam daripada satu orang RM1,000. Dia kata, aku bagi hang pinjam 1,000, tapi hang kena bayar balik 1,200. Dia kata riba. Lepas kita fikir macam mana nak ikhtiar tak bagi jadi macam riba. Okey, dia ambil pirin. Ambil pirin ni, contohlah, ni pirin jenis mahal ni, aku jual kat hang RM1,000, 1,200 utang. Dia pun beli 1,000 dengan syarat hang kena jual balik kat aku dengan harga 1,000. Faham tak? Jadi kawan ni pun beli benda ni 1,200 hutang, kan? Dia beli. Jadi lepas pada ni dia jual balik lah. Aku jual balik, aku beli balik pinggan ni harga berapa? 1,000. Dia pun bayar 1,000. Saya yang ada duit, dia pun bayar 1,000. Jadi hang hutang aku berapa? Lagi berapa? Lagi 200. Pasal tadi hak awal hang beli 1,200, aku beli balik ke hang 1,000. Jadi nah 1,000 hak nak pakai dah, tapi hang kena ingat hang hutang aku lagi 200. Faham tak? Dia buat teknik macam-macam cara boleh, kan? Macam-macam cara boleh. Jadi dia bagi, kita beli dulu, okey. Hang tak ada duit kan? Hang tak ada duit, nah. Hang beli yang ni, aku hutang. Ataupun hang beli yang ni, kan, dengan aku. Ataupun dia pun beli hutang, dia ni patah balik, bayar hak 1,000 tu. Lepas pada tu dia kata, hang hutang aku lagi 200. Dari segi teknikal nampak macam jual beli, faham tak? Tapi dari segi tujuan ialah untuk menghalalkan riba. Kita balik, boleh ke tak? Innamal a'malu binniyat. Walaupun kalau dia tengok dia pergi hujung, itu bukan riba. Riba 1,000 dapat balik 1,200. Ni dia beli kat aku 1,000. Dia beli kat aku 1,200. Dia barang aku, dia hutang. Lepas tu aku beli balik kat dia barang aku tadi, aku syaratkan dia kena jual dengan harga 1,000. Aku bagi balik duit 1,000 tu, hak aku beli dia balik pada dia. Tapi hak perjanjian awal tadi, dia telah beli aku, dia masih hutang aku lagi berapa? Lagi 200. Pasal awal dia beli daripada aku 1,200. Tekniknya nampak macam jual beli hutang, tapi hakikatnya dia mau pinggan tu ke dia mau duit tu? Dia nak pinggan ke duit? Dia nak duit. Ini riba. Tapi dia buat satu teknik supaya nampak hukum Tuhan ni boleh jadi. Samalah kita nak buat contoh, kan? Satu orang nak menggauli, Tuhan larang nak gauli isteri pada bulan puasa Ramadan, dia duk puasa. Dia buat satu teknik. Macam mana lagi kena 2 bulan berturut-turut, padahal malam lagi 3 jam ya, tak tahan sangat dah kah, kan? Kalau sampai pecah kepala naik ke dinding tu lain lah, kan? Dia kata, ustaz betul lah, cara senang, buka puasa dulu. No radio hak neri mana tu ada, kan? Buka puasa dulu. Lepas buka puasa dulu, lepas tu kita lakukan persetubuhan. Persetubuhan tu dalam keadaan kita memang tak puasa dah. Hak kena tu hak persetubuh masa puasa. Ibnu Taimiyah kata macam mana?
Macam mana satu orang yang buka puasa bersetubuh pada waktu puasa Ramadan kena 2 bulan turut-turut. Satu orang yang langgar 2 makan lepas tu bersetubuh kena sehari saja. Logik ke? Tapi dia tak logik. Yang kena tu pasal dia masa bersetubuh tu dia puasa. Dia main dengan satu hukum Tuhan bagi. Contoh lain, 40 unta, zakat unta, kan? Zakat unta bila 40 ekor unta ataupun bila 20 ekor unta, bila satu orang bela sampai 20 ekor unta, dia nak kena bagi 4 ekor kambing. Tu zakat dah. Dia tengok, lagi sebulan nak cukup ni, nak cukup haul ni. Dia pergi ambil unta dia sekor, dia hadiah kat kawan dia. Ni unta ni aku bagi kat hang lah, untuk hang punya. Ataupun dia ambil unta tu, dia pisah, dia bagi kat adik dia. Jadi tak cukup balik 20. Tujuan dia bukan kerana dia ikhlas nak bagi, tujuan dia nak elak daripada kena zakat. Walaupun kalau pemerintah ke apa mecek memang tak kena, tapi Tuhan tahu tak, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amalan dengan niat. Walaupun ulama bincang hal ni, hal hilah ni. Kerana Bani Israel dia punya akai dia yang dulu pasal ni lah, akai Bani Israel. Allah Azza wa Jal larang mereka ni, Bani Israel, buat apa? Tahan ikan ataupun pukat ikan pada hari Sabtu. Jadi Bani Israel, geng-geng tu lah, kan, otak mereka macam mana Allah uji mereka. Hari Sabtu memang ikan main banyak. Mereka tengok duk teliuk betul. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Allah kata, tanya tentang kisah penduduk yang duduk di tepi laut. Bani Israel ni, mereka ni mana ikan mereka pada hari Sabtu mai banyak, pada hari yang bukan Sabtu dia tak mai banyak. Allah uji mereka, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, dan demikian itu kami uji mereka. Jadi mereka nak buat macam mana? Mereka buat helah, mereka tahan pukat hari Jumaat. Jadi hari Sabtu ikan mai, ikan sangkut lah. Mereka ambil ikan hari Ahad. Jadi dia kata, sebenarnya kami tak larang dengan Tuhan. Kami tahan hari Jumaat, okey. Hari Sabtu kami tak terlibat. Kami kaut hari Ahad. Allah sumpah mereka jadi kera dan khinzir pasal mereka cuba layak buruk dengan hukum Tuhan. Walaupun dari segi kalau main bertengkar dengan ustaz mana pun menang ke dia, betul tak? Tapi Tuhan tahu tak apa yang ada di sebalik hati kita? Tuhan tahu. Sebab itu kita jangan duk buat layak buruk dengan apa yang Allah Azza wa Jal tetapkan, kerana kita tahu apa yang ada di sebalik hati kita. Ada sebalik. Dulu ada orang dia pandai macam tu, dululah, lah mungkin tak ada. Dia orang kaya, orang tanya, ni ustaz ni boleh dapat zakat tak? Tak. Nak bagi zakat ke ustaz, tapi tengok apa kata tak kaya, apa kata kaya sungguh. Dia kata, Sat, saya nak buat bagi boleh. Dia pun main, dia panggil bini dia, ni segala harta aku bagi kat hang, aku tak ada sekapiang pun. Lepas tu dia tak panggil main, saya miskin dah, harta tak nak bagi kat bini semua. Kau nak bagi zakat lah boleh. Misalnya besok saat ni bini dia bagi, malam bini dia bagi balik lah kat dia. Itu pun ada perbahasan para ulama tentang qabat, sah tak sah pembahagian macam tu. Sebahagian mereka buat layak buruk macam tu. Mereka sangka di sisi Tuhan mereka lepas. Nampak dari segi orang macam boleh, tapi di sisi Tuhan sebenarnya hakikatnya tak lepas.
Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan anak muridnya Ibn Qayyim tulis kitab banyak lawan masalah ni. Ibn Qayyim tulis kitab Iqamatul Dalil ala Batlani Tahlil. Tahlil bukan tahlil. Tahlil. Asal lagi ada negeri kelang kabut pula kan. Iqamatul dalil ala Batlani Tahlil. Penegakkan hujah di atas kebatilan tahlil, menghalalkan apa yang Tuhan haramkan. Dia halalkan dengan satu teknik yang mana orang akan sangka halal. Nabi SAW sebut banyak dalam riwayat. Nabi katakan datang satu zaman yashrabun nasun unasun min ummati khamar wa yusammuna bi ghairi ismiha. Akan datang satu zaman orang minum arak dan orang akan namakan arak dengan nama yang lain. Akan datang satu zaman orang halalkan riba dan orang akan namakan riba dengan nama yang lain. Saya bukanlah nak komplain bank-bank apa, tapi benda ni nak kena ambil perhatian. Kadang-kadang dia buat bank-bank ke apa ke, dia buat ni nampak macam nama tu macam Islam pasal bunyi Arab. Baik bisa manajil, baik semua orang Melayu dengar muzik Arab dia kira okey lah. Sebab tu dulu rock haram, Ghazal Pati okey kan, pasal bunyi macam Arab. Tambah dulu, zaman dulu kok kampung-kampung hak duk menari apa, hak duk menyanyi tu, ustaz juga hak duk menyanyi Ghazal Pati apa semua, tapi dia rasa okey pasal menyanyi lagu Arab. Sebab dia rasa kalau Arab tu tentu dah Islam. Tak betul. Arab hak tak Islam pun ada kan. Dulu Ummu Kalsum, saya kata Ummu Kalsum, bila sebut Ummu Kalsum, Abdul Wahab, semua ni penyanyi-penyanyi yang hebat ni. Biasanya ustazah lah menyanyi, hak tak ustazah tak boleh Arab kan. Kalau menyanyi lagu tu tak apa, dia rasa macam nasyid. Ummu Kalsum tu penyanyi pop lah zaman tu kan, macam Zainal Zain lah apa, tapi dia rasa macam okey lah pasal bunyi Arab. Ini tafsiran orang terhadap perkataan. Bila benda-benda macam ni berlaku, maka laku bank umpamanya bunyi Arab, tapi tujuan Allah Azza wa Jal buat hukum hakam jual beli ni, dia tak mau bagi ada pihak tindas pihak yang lain. Yang tu ya, hantar sabun nama apa pun, kalau menindas tak boleh. Kalau menindas tak boleh. Kita pi satu bank apa-apa yang bernama dengan nama Islam, tapi kita kena tindas lebih lagi daripada harta Islam tu. Tak sampai tujuan, dia buat angkot pi pusing mai, tengok-tengok kena bayar lebih daripada untuk. Walaupun nama dia nama Arab, tapi Tuhan tahu maksud dia. Maksud hang nak kebah duit dia. Hak tu saja. Nama benda tasmiyat, apa yang kita namakan itu tidak menghalalkan realiti hukum yang Allah Azza wa Jal telah tetapkan dalam hukum syarak. Ini dia panggil maqasidus syariah, tujuan syariah untuk kita faham. Okey, saya nak sebut last beberapa perkara tentang hadis ni, iaitu tentang apa itu, kita simpulkan dia ni. Sebelum nak simpul tu, saya nak pergi pada hijrah. Hijrah ni saya kata hijrah daripada darul kufur ke darul Islam, di mana tempat kita dapat mengamalkan Islam. Kalau kita hidup di situ kita tak boleh amalkan Islam, maka kita disuruh berhijrah. Cuma zaman sekarang ni nak hijrah susah. Orang Thailand katalah dia ditindas, dia nak main hijrah Malaysia, boleh ke tak? Tak boleh. Keadaan dah berubah. Jadi kita nak kena tengok persekitaran hukum yang baru. Nabi SAW, bila Nabi buka kota Mekah, Nabi kata la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas fatah, pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah wa idza stunfirtum fanfiru. Tetapi jihad dan niat, apabila kamu diminta keluar berjuang, kamu keluar berjuang, berjihad. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sebab apa? Sebab kota Mekah dah jadi kota Islam. Jadi kita tak boleh berhijrah daripada bumi yang baik kepada bumi yang lain. Tapi kalau bumi kita tak baik, kita hijrah. Tapi realiti dunia macam berbeza. Pada era 70-an, ramai tokoh-tokoh gerakan Islam
terpaksa berhijrah daripada Mesir, daripada Iraq, lari kerana diburu oleh pemerintah mereka. Mereka pergi ke UK, mereka pergi ke US ketika itu. Di US dan UK mereka boleh dakwah, di negara Arab mereka tak boleh. Jadi takrif tu nak kena tengok balik apa yang dia maksud aman apabila untuk amalkan Islam. Ada negeri tak menamakan diri dia Islam tapi lebih aman mengamalkan Islam. Ni kita nak kena ambil kira jugalah. Negara-negara nama negara orang Islam, kadang-kadang nilai Islam tidak aman di dalamnya. Ada nama Islam, tu saya selalu sebut, ada nama Islam tapi memalukan. Pergi ke Pakistan, Allah. Pergi, sorry lah nak sebut, pergi ke Indonesia dan sama juga. Kotor lah apa. Pergi ke negeri yang tak nama Islam, bersih. Corruption index, indeks rasuah. Negeri-negeri orang bukan Islam, semua yang di atas, semua hak banyak rasuah, semua negeri nama orang Islam. Tu pun baca dalil, pecah mikrofon. Macam-macam anugerah. Saya sebut berapa kali saya ceramah, baru ni saya sebut. Ambil simple contoh ya. Ni bukan ni luar sikit saja. Yang ni berapa kali dah saya sebut tuan-tuan. Pergi ke Azhar, sebut Universiti Azhar ni, Jamiatul Azhar, macam jamiah utama orang Islam lah, walaupun taklah setara mana sangat pun. Pergi, semua orang Islam lulus situ lah. Tengok bandar di mana Universiti Azhar ada, Bandar Kahirah, bandar kotor. Siapa pernah pergi Kahirah dia tahu kotor. Kalau orang Arab ni kena hitung sampah bagus ya. Buang sampah merata-rata. Jalan tak tahu, satu one way, two way dia tak kira, dia pakai hentam ya. Horn pecah tinggal kita ni. Orang Mesir tak ada tayar, tak apa kereta, jangan tak ada horn, dia kata. Manusia tak bertamadun. Firaun lebih bertamadun daripada mereka. Macam mana kita nak tengok Islam? Universiti Islam ada situ, bandar paling teruk. Tuan-tuan pergi ke Cambridge, tuan-tuan pergi ke Oxford, tuan-tuan tengok bandar bersih, manusia tahu nak beratok naik bah. Dalam mabuk tu reti beratok naik bah. Ni duk terang zikir, duk pegang kat tangan, berebut naik bah. Langkau kawan, hilang. Sungai Nil kotor. Sungai Perlis tak tahulah. Kotor. Segala mak nenek dia bubuh dalam tu. Pergi tengok sungai-sungai di bandar-bandar Oxford, Cambridge. Pergi tengok. Depa semua bandar-bandar akademik ni mesti ada sungai. Sungai depa bersih. Memalukan. Kita salah mengaji. Salah mengaji. Main masjid sama ya. Kena tengok. Bab ambil wudu ni amboi. Tak cicak sikit pun kira tak sah dah. Tu tak kira fatwa bertuh budak kecil batas satu sah lagi. Tapi pi tengok tandas, pi tengok rumah, pi tengok kotak. Sedangkan Islam bagi dah semua pendidikan ni. Macam mana kita nak habaq kat dunia ni kata Islam ni agama yang terbaik? Sebab tu balik kita guna, kita zahirkan sesuatu yang kita tak faham agama itu apa. Saya ulang balik lah 2-3 tempat saya sebut benda ni. Macam kedai makan ni, saya kata kedai makan ni kalau orang ingat Islam, kedai makan tu masuk-masuk ada ceramah, lepas tu ada ayat Quran di dinding, kawan hak jual tu pakai lebay sikit, hak perempuan pakai tudung labu sikit, Assalamualaikum, kuat sampai pelanggan lain terkejut masa makan. Kita kira Masya Allah Islam kedai ni. Tapi ajinomoto, kuat makan, tak bersih, yang ikut dan kualiti barang. Sebenarnya tak betul. Yang Islam tu bukan pakai kepiah tu. Yang Islam bagi kedai makan, makanan kualiti, bersih, takut kerana Allah, takut bila dia duk bersiang walaupun pelanggan tak nampak, tapi bila tak bersih Allah nampak. Yang tu kalau dia tak pakai kepiah pun, dia tak gantung dinding, dia tulis ayat Quran pun, dia Islamik, dia lebih Islam.
Sebab yang tu yang diperlukan dalam syarak. Sebab tu dia panggil memahami tujuan syarak, maqasid, niat syarak tu apa. Niat syarak supaya kita pakai lebay buah ayat Quran ke? Niat syarak supaya kita berniaga dengan jujur. Balik kita kepada makna ikhlas. Sebelum kita buka pada soalan. Makna ikhlas, para ulama menyebut beberapa perkara. Yang pertama ialah makna yang tinggi bagi ikhlas. Kata mereka, ifradul haq subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Hanya menetapkan hanya semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tujuan di dalam taat. Itu ikhlas. Pergi lebih dalam, dia panggil tasfiyatul fi' an mulahadatul makhluqin. Tasfiyatul fi' maksudnya kita bersihkan semua perbuatan kita daripada segala penilaian makhluk. Oh, susah tu. Kita kok mana pun kalau jadi tu imam ke, nak jadi siapa, mufti ke siapa, dia duk kira juga apa orang pandang kat aku. Tapi nak tasfiyatul fi', nak bersihkan supaya tak pentinglah apa yang makhluk kata, hanya penting apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata. Itu makam ikhlas. Sehingga sebahagian para ulama menyebut, man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas ihtaju ikhlasihi ila ikhlas. Siapa yang dia rasa dia dah ikhlas, dia perlu untuk ikhlas kepada ikhlas dia. Faham kan? Kalau dia rasa aku ni ikhlas, dia perlu ikhlas untuk bersihkan rasa ikhlas dia tu. Dia duk fikir sendiri, dia tak abang kau, aku ni betul-betul aku buat ni lillah. Dia cakap dengan diri dia sendiri. Dia kata lagi dia rasa macam tu, dia tu makhluk, dia belum cukup ikhlas. Oh, tingginya makam ikhlas yang disebut oleh sebahagian para ulama. Sebahagian mereka menyebut al-ikhlasu istiwa'ul a'malul 'abd fi adh-dhahiri wal batin. Ikhlas adalah sama pada hamba tu amalan niat, nilai amal pada amalul 'abd sama, yang zahir dengan yang batin dia sama. Kalau dia sembahyang Allahu Akbar, kita nampak macam khusyuk, batin dia pun khusyuk. Bukan dia nampak khusyuk. Sekarang kan zaman selfie, zaman ambil gambar. Pemimpin nak sembahyang pun panggil pemberitahu duduk depan, kan? Oh, sagi sembahyang jemaah, orang lain duduk sembahyang jemaah tak hari. Depa sembahyang jemaah sekali tu dia masuk penuh malam tu gambar sembahyang berjemaah. Kalut manusia ni. Kata pi kat siapa pun. Semua sembahyang berjemaah beramai-ramai. Mana ada orang sembahyang jemaah seorang-seorang? Memanglah orang sembahyang jemaah ramai-ramai. Lepas tu yang pengampu ni pun ampulah. Tak ada lah pemimpin yang sembahyang jemaah macam ni. Suruh pergi sembahyang subuh masjid. Wariya'u an yakuna zahiru khairun min batinihi. Dan riya di mana zahirnya lebih baik daripada batin dia. Zahir kita ni lebih baik daripada batin kita, yang tu nama riya. Wasidqu fil ikhlas an yakuna batinuhu a'mar min zahirihi. Yang benar bagi ikhlas itu di mana batin dia lebih baik daripada hak zahir dia. Tapi kalau sekiranya zahir dengan batin dia sama, nama dia ikhlas. Tapi kalau kualiti ikhlas dia as-sidq lebih tinggi lagi, hak dalam lebih baik daripada hak luar. Hak tu lebih tinggi katanya. Sebahagian para ulama menyebut, ulama kerohanian menyebut, al-ikhlasu nisyanu ru'yatul khalq bidawamin nazru ilal khaliq. Ikhlas itu di mana lupa pemandangan hamba kerana sentiasa teringat kepada pemandangan Tuhan. Ahli-ahli sufi kerohanian sebut, sufi ni ada yang bagus, walaupun ada juga kadang-kadang yang pening-pening, tapi yang bagus ramai juga. Dia kata, aku masuk melihat Kaabah, aku masuk ke dalam Baitullah, pertama aku melihat Kaabah, aku masuk lagi ke Baitullah, aku tidak melihat melainkan Allah. Masa awal tu duk kagum, tam, tak teringat ke Tuhan. Tapi aku masuk lagi sehingga akhirnya. Dia kata, sebahagian mereka sebut, aku masuk ke dalam masjid, aku melihat ukiran-ukirannya indah.
Aku masuk ke dalam masjid, aku nampak Kaabah. Aku masuk dalam masjid, aku tidak nampak lagi melainkan Allah. Kerana nak didik diri. Masa awal itu dia terkejut sikit. Lupa di atas apa yang tak perasan dah makhluk kata apa. Hanya ingat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Sehingga makhul tabi'in dia menyebut ma akhlasa 'abdun qad 40 yawman illa zaharat yanabi'u hikmati min qalbihi 'ala lisani. Tak ada satu hamba, kata makhul, bukan nabi, bukan hadis, tak ada satu hamba yang ikhlaskan diri dia 40 hari melainkan akan terbitlah daripada zahirlah hikmah daripada jantung hatinya dan di atas lidahnya. Manusia bila Tuhan bagi Allah bukan bagi hikmah kepada semua orang. Allah bagi yu'tal hikmatu man yasha. Allah bagi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Sebab tu bila Allah bagi hikmah, Allah telah utiya khairan kathira. Allah telah bagi pemberian yang banyak. Bila orang tak ada hikmah ni, kita fikir dia cakap pun meracau, tak betul. Tapi bila orang ada hikmah, kita suka duduk dengan dia, kita dengar dia cakap, sepatah perkataan dia, nasihat dia, pandangan dia terbit berenai. Bukan kata boleh duduk pergi latih-latih, pergi duduk jogging petang-petang cari hikmah, tak boleh. Dia kena ada hubungan bagus antara dia dengan Allah. Dia kena ada ikhlas antara dia dengan Allah. Sehingga apa yang dia cakap ada kerana Allah menerbitkan keindahan-keindahan ungkapan itu di daripada lidahnya. Kita minta Allah Azza wa Jal supaya berikan kepada kita hikmah, mudah-mudahan insya-Allah. Ada berapa darjat ikhlas? Sebelum kita buka soalan. Pertama, ikhrajul ru'yatal amal 'anil amal wal khalas min talabil 'awad 'anil amal wa nuzulu 'anil ridha bil amal. Ikhlas hak pertama dia kata di mana keluarkan daripada tengok amal, hanya nampak Allah Azza wa Jal, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak rasa dah amalan dia tu, dia rasa hak ni darjat yang tinggi dia kata. Bila dia rasa dia beramal banyak, dia rasa amalan aku ni tak ada apa, kerana Allah saja yang bagi aku boleh beramal ni. Kadang-kadang walaupun orang dia tak cakap, orang dia duduk saya nak dibandingkan aku dengan orang lain, rajin aku pergi masjid ni. Tapi dia tak kata ke orang lah. Dia tu duk perasan diri dia tu. Dia duk sembang dengan diri dia sendiri, tengok orang sebelah tu, dia ni balok. Nak dibandingkan aku, lambat lah kira. Dia tak pernah kata lah, tak nampak, tapi dalam jiwa dia ada benda tu. Tapi bila dia sampai kepada satu maqam di mana dia rasa Allah yang bagi aku amal semua ni, kurnia Tuhan belaka yang boleh aku beramal. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahad. Jika tidak kerana rahmat Allah kepada kamu, ma zakka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalaulah tak kena kurniaan Tuhan, Tuhan tak bersihkan siapa pun di kalangan kamu. Tapi Allah sama sekali. Tapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Kurnia Tuhan belaka. Bila dia tengok, Masya Allah, di hati dia duk mai tengok, aku pun boleh beramal ni, Tuhan bagi ya. Hak tu dia kata darjat dia, darjat yang tinggi. Ada lebih darjat yang lebih tinggi daripada tu. Dia kata sampai dia rasa malu dengan Tuhan dengan amalan dia. Walaupun dia amal bagus dah, lepas dia amal dia rasa dia malu, pasal dia rasa hak Tuhan tak tertunai oleh dia. Sehingga sebahagian ahli-ahli kerohanian dia kata, inni la usalli raka'atain fa aqumu anhuma bi manzalati sariq aw zani alladhi yarahu an-nas hayaan min Allah azza wa jalla. Allah. Dia kata aku sembahyang 2 rakaat, lepas habis sembahyang 2 rakaat aku bangun, aku rasa malu macam malunya pencuri ataupun penzina yang mana orang ramai tengok, kerana aku malu di sisi Tuhan, aku sembahyang tak padan dengan hak Tuhan aku sembahyang. Kalut aku ni. Bila kita sedekah, sedekah itu Tuhan bagi kat aku banyak lagi, tak padan dengan aku bagi. Rasa malu dengan Tuhan. Sehingga sebahagian golongan salaf yang saleh malu nak angkat mata melihat langit kerana malu pada Allah Azza wa Jalla. Sebab rasa tak tertunai hak Allah Azza wa Jalla
dengan segala kurniaan Allah Azza wa Jal kepada hamba dia. Ini maqam ikhlas. Wa inna faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wallahu taala. Minggu depan kita sambung hadis yang berikutnya. Saya nak jawab soalan. Nak soalan. Mengapakah tarekat dikatakan sesat? Di manakah kesesatannya? Tariqah maksudnya jalan. Tariq. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Tariq kan dia kata apa? Okey, jalan, bagi jalan. Tariqah maksud jalan. Jalan maksud jalan menuju Tuhan. Jadi jalan menuju Tuhan ni asal perkataan tariqah tak ada masalah. Kalau jalan tu betul sampai ke Tuhan, sampai. Tapi kalau jalan tu tak betul, tak sampai lah. Macam mana jalan nak sampai kepada Tuhan? Tuhan sebut dah. Tuhan cipta kita untuk apa? Allazi khalaqal hayata. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Tuhan untuk kita, dia nak uji kita siapa yang ahsanu amala. Siapa amalan dia yang paling baik. Tuhan tak kata aktsaru amala, siapa amalan yang paling banyak, tapi dia kata siapa amalan yang paling baik. Dalam hidup ni kita tak perlu amalan paling banyak, tapi kita perlu amalan paling baik. Kata Al-Fudail bin Iyad, amalan yang paling baik ialah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling betul. Kalau niat ikhlas tapi tak betul, tak boleh. Main-main dengar kuliah malam tu duk teringat akhirat, semangat. Lepas tu imam bagi salam 2 rakaat sembahyang subuh, dia sambung lagi 6. Dia sembahyang apa panjang dia? Dia kata tekat tu imam nak buat 2, aku hari ni kena buat 8. Dia kata, aku semangat ni. Walaupun dia ikhlas, kata tak boleh. Nabi kata 2 rakaat lah. Tak apalah hak Nabi kata tu, tapi aku hak 6 lagi pun ikhlas. Ikhlas tak boleh kerana tak bertepatan dengan apa yang Nabi SAW tunjuk. Mesti begitu juga haji, begitu juga semua amalan. Tarekat kau tak tarekat, kalau dia ajak hak tarekat tu sama macam hadis Nabi SAW, diterima. Tapi kalau dia duk ajak hak belah lain tak sama dengan Nabi, tak diterima. Malangnya sebahagian daripada turuqus sufiyah, banyak sufi-sufi yang saleh, tapi sebahagian turuqus sufiyah dia bukan nak naik ajaran Nabi, dia nak naik hak dia. Masuk tarekat 6 hari, lama-lama dia cerita tok guru kita ni jangan main. Orang duk kalau nak cerita Allah dan Rasul, dia duk kira tok guru. Dia tengok dia tahu dah apa yang dalam hati tu dia. Nabi sendiri terpaksa tanya, tok guru tu tengok dah tahu dah. Itu juga golongan yang duk dakwah, yang duk buat salawat ke apa ni, nak menyasyid lah, tapi dakwaan yang bukan-bukan. Nabi mai dalam majlis mereka, Nabi hadir dalam majlis mereka, pakatlah lambai tangan, hak lain pun nak mai. Nampak tak? Nampak? Siapa tak nampak? Nak apa? Kata tak boleh. Tapi lambai. Sebenarnya dia bukan nak cerita Nabi sangat. Cerita ni cerita merepek. Kalau Nabi SAW wafat, sahabat berkhilaf pendapat sampai perang. Tak ada seorang pun sahabat Nabi yang mai habaq kata Ali ni menantu Nabi sayang, Nabi gosot Ali tu. Kum ya Aba Turab, Nabi gosot Ali tu, Nabi sayang ke Ali. Fatimah pun Nabi sayang, lagi sayang anak dia. Aisyah pun Nabi sayang, isteri dia sayang ke Aisyah ni. Sayang ke Aisyah ni, dia ambil hari Saudah binti Zam'ah, isteri dia bagi Saudah bagi ke Aisyah kerana Nabi Saudah tahu Nabi suka duk rumah Aisyah, Nabi sayang ke Aisyah. Tak ada seorang pun depa yang berkhilaf pendapat Aisyah telah berperang dengan Ali. Kerana selisih pandangan masalah isu Sayyidina Uthman.
Tak pernah Aisyah kata, wahai Ali, hang jangan duk lawan aku. Malam tadi aku tidur, Nabi mai. Kalau Aisyah nak kata pun bukan pelik, ingat dia duk tidur dengan Nabi. Nabi habaq kata, hang salah, aku betul. Aisyah tak kata. Ali pun tak pernah kata, sebenarnya nak habaq mai kat hamba bahawasanya ni malam tadi aku Nabi mimpi ke Nabi mai, aku salam dengan Nabi, aku tanya Nabi, yang duk lawan ni siapa betul? Aku betul, Muawiyah salah. Tak ada. Ni umat Islam perang di Syria, kena bom di Palestin, semua mereka tak habaq kata Nabi mai, tiba-tiba duk mai kat belah Kedah, mai kat belah Selangor, kita pun pening. Pakatlah duk lambai. Saya bukan nak komplain pasal hampa duk menasyid ke apa, tapi dakwah Nabi mai ni berat ni. Apa kata orang bukan Islam kalau dengar kata Nabi mai kat belah Malaysia ni, tak pi kot negeri-negeri hak perang tu. Sebenarnya bukan nak cerita Nabi mai sangat, tapi nak ceritanya akulah hebat majlis aku Nabi mai. Yang tu saja. Kerana kebanyakan daripada benda-benda ni semua, saya bukan kata semua, ada yang soleh, ada yang ikhlas, tak maulah zalim ni semua. Kebanyakan daripada benda-benda ni kadang-kala sebenarnya dia nak penat diri masing-masing saja, walaupun bunyinya macam ikhlas, tapi semua nak cerita. Sebab tu tawaduk, saleh para ulama. Atha bin Abi Rabah, saleh, orang kulit, anak murid Ibn Abbas, semua berguru dengan Atha, alim dalam. Orang telah mimpi bahawasanya Rasulullah memuji Atha bin Abi Rabah. Orang jumpa Atha, bagi tahu Atha, aku tengok Rasulullah puji engkau. Atha kata, aku bagi amaran ke hang, jangan duk cerita benda ni pada siapa. Punya soleh. Kita cerita diri kita sendiri. Pernah di kalangan orang soleh, orang marihabat kata, aku telah bermimpi Rasulullah sebutkan, telah ramai orang yang mendakwa macam ni, akhirnya mereka keluar menjadi khawarij. Kerana dia soleh. Habis tu mimpi jumpa Nabi tak betul. Mimpi jumpa Nabi betul, tapi kalau jumpa Nabi seperti mana Nabi? Masalah kita tak kenal rupa Nabi. Dia mungkin menyerupa tu Arab mana, kita sangka Nabi. Memang syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menyerupai orang lain, hang sangka Nabi. Sebab itu Al-Hasan bin Ali nafikan beberapa orang yang mengaku dia berjumpa dengan Nabi. Apa hukum kenduri berkhitan? Macam ni lah. Nak buat kenduri ni, buat kenduri cara umum lah, buat kenduri lah. Tak payahlah kata kerana kawan ni nak berkhitan ke apa. Buat kenduri secara umum. Kenduri ni bagus lah. Nabi suruh bagi orang makan, kan? Wa at'imu ta'am, bagi orang makan. Cuma mungkin yang jadi punca ni kadang-kadang budak tu dulu ni nak berkhitan takut. Lepas tu kawan-kawan dia main di rumah, kan, main tengok bagi semangat. Lepas bagi tengok takkan main tengok saja, bagilah mereka ni makan-makan. Dah main tengok bagi sembang-sembang sikit, takkan nak tengok saja, dah duduk kecup perut ni, kan. Lama-lama dia membesar jadi kenduri. Lalu orang sangka bila nak berkhitan kena kenduri, jadi salah lah. Tapi kalau cara kebetulan kawan-kawan dia main, tapi tak padan juga. Kalau kawan nak bagi semangat sama-sama umur dia, dia pun berkhitan sama, tak apalah. Ni orang berkhitan duk main berumur rumah dia, buat apa? Jadi tak ada sempurna apa, tak sempurna apa. Kalau nak bagi pak menakan dia, nak main bagi semangat, bagi duit ke bagi apa, tak apa. Kita kadang-kadang majlis ni tak kena cara. Orang mati di sini tak ada lah. Sebenarnya orang mati. Orang mati kita bagi jadi majlis, kita bagi jadi majlis honor. Mati je orang, semayang lah, dapat duit dah. Sebab tu setengah orang, tak ada siapa mati hari ni. Kerana dia boleh buat duit, mati. Lepas pada tu mati malam, ada makan lagi, kan. Kalau boleh ramai duk mati ni, kata kita jimat lah. Kerana sebab tu Nabi
larang niyahah ni, meratapi kematian. Ramai orang duk bising dengan sahabat. Bising pi ya. Nabi yang larang. Kok kata Nabi kata boleh tak dan hampa, kita terpa pi dulu. Tapi Nabi dalam hadis disebut Ibnu Majah, Al-Imam An-Nawawi ni tuan punya kitab ni pun sebut lagi benda ni, dan kitab mazhab Syafi'i Al-Majmu', kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap berhimpun di rumah ahli mati dan menyediakan makanan termasuk dalam meratapi mayat. Disebut dalam riwayat ni, dia walaupun Jarir bin Abdullah menyebut hadis ni, tetapi dia kira rafa'. Hadis ni dia kira angkat kepada Nabi. Disebabkan kenapa? Disebabkan kerana dia kata kunna, dahulu kaminya, maksud sahabat kami, sahabat Nabi anggap. So kita tak buat makan orang masih mati. Habis nak buat apa? Kita mau pergi bagi makan kat rumah si mati, hantar pergi. Tapi bila kita duk pula makan, jadi salah. Kitab mana pun salah. Kitab mazhab Syafi'i semua kata salah. Tak kata kitab ni mai daripada Saudi, tak ada. Kitab Syafi'i. Hatta kitab Syekh Daud Fatani pun kata salah. Adapun apa yang diadatkan pada kebanyakan manusia daripada mengadakan makanan sebelum ataupun selepas ditanam ia akan mayat, maka yang demikian itu bid'ah yang dibenci ia oleh agama. Dia sebut. Lepas tu orang kata Syekh Daud Fatani Wahabi pula. Tak ada Wahabi apa, yang ada wasabi makanan Jepun tu. Kita Wahabi tak boleh masuk perlis, saya kata. Wahabi tu apa? Wahabi ialah orang yang suka tuduh orang Wahabi. Ya, Wahabi. Kita tak perlis, kita bukan mazhab Ahmad. Kita bukan kita terima pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita tak. Tapi benda ni mazhab Syafi'i sendiri. Jadi orang mati jadi syok. Benda masa Tuhan suruh kita syok, kita sedih. Hari raya mau syok lah. Hari raya sedih, lagu sedih, drama sedih, kerja teriak yang mata ya. Orang takbir semangat, kita duk buat sedih. Pagi-pagi orang mau semangat, kita pergi ziarah kubur. Bukan nak salah, bukan. Hari lain boleh ziarah. Bukan hari duk pergi ziarah, duk meratak sedih kat kubur. Hari ni hari kemenangan, hari raya. Jadi terbalik. Jadi kena tengok munasyabat. Benda apa yang sesuai nak sedih, benda apa yang sesuai nak seronok. Benarkan takkan fakir bagi orang yang buat haji dan umrah? Wallahu ta'ala a'lam. Orang yang Tuhan mustajab doanya, dia tak fakir. Rezeki ada orang fakir. Tapi orang yang bertawakal pada Tuhan ni, tak ada lah lagi insya-Allah orang yang Tuhan fakirkan. Percayalah Tuhan. Rezeki Tuhan bagi. Saya dengar satu ceramah orang putih. Ustaz doktor apa, tapi bagus ceramah dia, bukanlah nak suruh pelajar-pelajar buat. Dia cerita. Dia kata dia kena jadi imam di US. Dia kena jadi imam untuk semayang Jumaat. Ditakdirkan dia ambil bahagian psikologi apa ni, dia ada peperiksaan tu pukul 1 sampai 1.50. Semayang Jumaat tu pukul 1 lah. Jadi orang telefon dia jemput supaya dia kena pergi jadi imam dan masjid. Tentu kalau siapa yang pernah hidup UK, US, dia tahu bukan rapat-rapat masjid pun orang Islam kan banyak sangat. Jadi kan kena main jadi imam tempat kami ni, tolong please. Dia kata aku dah periksa. Dia ni kata cuba tanya kalau boleh hijah mai, kami tak ada siapa nak baca khutbah nak ni. Dia pun pergi jumpa dengan profesor dia, bagi tahu bahawasanya boleh tak saya ambil periksa awal sikit pukul 12 sampai pukul 1. Kalau pelajar-pelajar main nak periksa pukul 1 pun dia terpetak dan sembang saya, sebab saya nak pergi sembahyang Jumaat, saya orang Muslim. Profesor dia kata tak boleh. Dia kata kalau hang dah main periksa, tak main periksa, aku tak ada kisah apa. Kalau hang main hang periksa, aku tak main tak periksa.
Nak ubah time tak boleh ubah. Dia pun macam mana fikir, macam tak apalah, dia kata dah tak boleh, dah terdesak, dia pergi sembahyang Jumaat. Aku akan cuba patah balik mai. Kok dan lagi 20 minit pasal soalan objektif tu. Tuan-tuan boleh tengok video dia. Dia pun pergi sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat lebih bagi salam, dia tak ada lah fikir panjang-panjang ni macam kita kan. Pas bagi salam terus lompat. Oh, dia tak lari. Naik kereta pecut sampai pergi sampai 1.40. Ada lagi 10 minit, dia kata. 10 minit sampai pensyarah dia bagi pun tengok gitulah kan. Nak buat apa 10 minit ni, 80 soalan. Dia pun ambil, dia baca dengan keadaan penat. Soalan dia kata nombor 1, dia tengok jawapan dia C. Dia tahu jawapan. Baca soalan nombor 2, C. Baca soalan nombor 3, C. Jawapan dia 4 pun C. Tengok ada lagi 30 saat. Tak ada dah. Tak apa, aku kira C je semua. C kata. Mai hari keputusan, dia dapat 100%. Profesor dia, apa dia sebut nama profesor, dia kata boleh Google nama tu, profesor tu kata. Profesor dia kata sebenarnya ni soalan psikologi. Dia nak tengok siapa yang ada doubt kepada diri dia sendiri, ada shock pada diri dia sendiri. Jadi dia jadikan soalan C. Jadi student ramai sangka takkan semua C. Tapi oleh kerana dia, bukan kerana dia pandai, dia tak ada masalah, dia C kan semua. Bila dia C semua, dia kata kerana subjek itulah aku dapat top. Dan profesor tu kata, profesor tu tahu dia tak baca. Aku tak akan ulang lagi cara macam ni sebab ada benda yang tak betul dalam kelas ni, kata. Pasal dia seorang ni tak betul, kata. Dia bukan kena pandai, kebetulan, kata. Tapi dia tak boleh buat apa. Tapi dia kata setiap kali dia teringat benda tu, dia selalu ingat Tuhan tolong dia. Bukanlah saya suruh student buat yang tu pun tiklah. Tapi kalau kita tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa tawakal pada Allah, syukurlah Allah bagi dia. Ustaz, apa hukum suami yang tidak izinkan isteri pergi ke masjid untuk dengar ceramah agama? Jika suami tidak bawa isteri pergi ke masjid, bolehkah isteri pergi bersama kawan? Pertama silap pilih suami lah hari tu. Punya banyak jejaka-jejaka yang ada ni. Sebelum saya nak jawab, ini pun kita kena ingat pada diri kita dan anak-anak kita. Pilih suami bagi betul. Kita ni bila ada masalah kita nak rujuk pada agama, betul lah. Tapi agama ni dia bagi guideline daripada awal. Guidelines, that so many guidelines we have to follow. If we really follow the guidelines that given by Allah Subhanahu Wa Taala in His Messenger, yang Allah dan Rasul telah bagi, kita akan dapati bahawasanya mudah ya. Pilih hak betul mula-mula. Sebab tu dia suruh kita minang. Nak minang pun dia bagi juga apa? Ciri-ciri isteri, ciri-ciri suami. Tapi tak apalah, kita dah minang. Nak buat macam mana? Kan kita dah kahwin. Jadi hukum dia apa? Jika sekiranya kuliah di masjid tu, saya dah jawab baru ni saya ingat. Kuliah di masjid itu adalah kuliah yang membabitkan soal fardu ain. Yang mana kalau sekiranya kita tak pi, kita tak dapat memahami fardu ain. Contoh, kita tak apa nak reti semayang. Kita nak pergi masjid, kita kata abang nak pergi semayang, nak pergi masjid, nak dengar kuliah semayang ni tak apa nak lepas ni, Fatihah membaca tak apa nak betul ke ni. Dia kata tak usah nak pergi. Oh tak pergi, abang kena ajak ah. Hui, aku bukan ustaz, dia kata. Habis abang tak ajak. Hang tak usah pergi, aku pun tak usah ajak. Oh. Dia ada suami kita jenis macam tu, maka dia makan daun ketum ke apa kita. Jadi kita boleh pi kerana itu fardu ain. Demikian kalau misalnya nak puasa Ramadan mai dah, kita nak tanya hukum akan puasa, kita boleh pi. Tapi kalau ceramah tu ceramah umum di masjid yang tak fardu ain, tak tahu pun taklah menjadi masalah sangat pada amalan agama kita, tidaklah wajib, tidaklah boleh kita pergi melainkan izin suami. Okey.
Sama kesnya dengan ibu kita lah. Kita nak balik rumah mak kita, kena juga minta izin suami. Tapi kalau ibu kita dalam keadaan darurat, tak ada siapa tengok dia, suami kita buat keras jenis kepala ke matu dia, dia kata tak boleh, dia kata kan. Pasal apa tak boleh? Pasal tak boleh, dia kata. Dia buat perangai macam tu. Abang ni wayang meletup ke apa? Dia kata tak wayang meletup, pasal wayang meletup tu tak boleh. Dia buat macam tu pula. Kita pun kata tak apa, kita balik juga, pasal mak kita kalau tak balik, tak ada lah siapa nak bagi dia minum ubat ke apa, takut mudarat kat dia. Kita balik, termasuk bapak kita. Tapi kalau kita balik untuk selesaikan masalah tu, dan kita baliklah suami kita, selagi kita akui dia suami kita. Kalau balik duduk sampai seminggu tak balik, suami duduk pecah kepala di rumah, tak boleh lah. Tapi saya tak suka cara tu, Ustaz. Susah. Ada beberapa benda. Pertama, contohnya kalau suami tak bagi kita keluar bekerja, sedang kita ni kelulusan tinggi. Sebab tu bila kita kelulusan tinggi, kita kena ada perjanjian kalau kita nak kerja. Kata abang, suami kita, bakal suami, pak dia kata ni nak kahwin dengan anak pakcik ni, pakcik nak abang, pak dia ni dulu pergi mengaji tu, bahagian perubatan ni 10 tahun lebih ambil pakar. Kalau kahwin besok kata hang kata suruh dia berhenti kerja, rugi tak padan. Bolehlah kahwin, dia pun kata dia minta habang syarat ni mesti dia boleh bekerja. Tak syarat awal-awal lah. Dia pun setuju, masa tu setuju kan, kan. Lepas pada tu dia nak larang kita, tak boleh lah, pasal perjanjian. Orang Islam di atas perjanjian. Kalau dia tak setuju juga kita tak ni, dia boleh ceraikan kita. Tapi katakanlah dulu tak ada buat perjanjian, duk syok bercinta Hindustan kot mana, lupa nak buat perjanjian, lah dah menikah dah, kita jatuh jam dengan suami kita. Saya macam ni lah, saya tak galakkan orang bercerai. Tapi kalau hidup sampai duk pecah kepala, suami isteri tiap-tiap hari bertengkar, buka mata bertengkar sampai pejam mata balik. Dunia ni berapa hari ya kita nak hidup, sampai nak semayang pun tak khusyuk, nak beribadat pun tak, punya duk serabut dengan suami, duk serabut dengan isteri. Tak padan lah, cari hak lain lah. Terus terang abang, tak usah duk mai lah, duk tanya terus terang, pergi cari hak lain, minta selesai bang. Tuhan suruh kita ni, wa ashiruhun nabi ma'ruf, gauli isteri dengan ma'ruf, kalau tidak sarihun bi ihsan, ceraikan mereka dengan cara yang baik. Cerai bang, tak usah duk bagi sangkut dia, ceraikan dia. Kata ni kita ni nampak macam tak apa nak boleh dah ni, kata macam mana kita cerai lah, kata. Sebab itu Nabi SAW mudahkan urusan ni. Saya jawab baru ni dalam kuliah di masjid. Nabi mudahkan urusan ni. Isteri Thabit bin Qais, dia datang kepada Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Dia kata, ya Rasulullah, Thabit bin Qais la a'tibu alaihi fi dinin wala khuluq. Thabit bin Qais ni aku tak petikai lah agama dia, akhlak dia aku tak petikai. Walakinni akrahul kufra fil Islam, tapi aku tak suka kufur dalam Islam. Maksudnya buat perangai orang kafir, la derhaka suami, tak mau. Aku tak lepi lah dengan Thabit ni, maksudnya nak kata agama, kata tak semayang kepada tak, agama dia okey, perangai pun kata okey, tapi aku tak ngam lah. Nabi kata, aturdina hadiqatahu, kau mau ketak bagi balik mahar dia, mas kahwin dia hari tu ni, dia bagi kebun ke hang, nak bagi balik ke? Dia kata, ya na'am ya Rasulullah. Nabi panggil Thabit, Nabi kata kepada Thabit, Nabi kata, iqbil hadiqatak wa talliqha tatliqatan, ambil baliklah kebun hang ni dan talakkan isterimu. Yang ni dia panggil khuluq, tebuih talak orang kita panggil. Sebab apa? Sebab tak boleh. Sehingga Al-Imam Al-Maqdisi kata dalam Al-Mughni, kalau dah isteri rasa tak boleh, pergi dah dengan suami. Dulu macam dia rasa okey, lepas tu tak boleh. Suami dia dulu macam biasa, lama-lama dia terror. Dia kata, saya sejak kahwin 15 tahun tak boleh tidur. Dia punya berdengkur, bergugak, saya punya ni tempat tidur ni, tak boleh pergi. Dia punya sembang tu pun suami dia jadi perangai semacam, dia tak boleh pergi. Tak boleh pergi dah. Nak semayang tak khusyuk, nak buat kerja pun tak ikhlas, tak boleh pergi. Mintalah damai dengan baik.
Ni siapa hak kerja jabatan agama ke apa semua, dia bagi mudah benda ni. Tak usah kata tak usah lah. Ni sampai tampak hitam mata sebelah duk pihabak sabak syurga duk tunggu apa lagi. Dia lah. Tampak kita sekali baru kita tahu syurga banyak mana. Sabarlah, suami tampak tu esok dapat lagi kekasih di syurga. Mai minggu bulan depan tampak pula sebelah ni kata. Sabarlah, ada syurga, ada payung mai. Kata payung mai saya tak nampak. Nampak bintang nampak dah kata. Hak ni zalim. Zalim. Sebab tu orang Islam ni kena tumpu benda-benda ni. Suami yang zalim tak, kita sebagai bapa jangan zalim. Ada orang tak padan dia jadi bapa. Cakap dengan anak macam nak mati. Saya orang yang mai mengaji kena pangai, kena elok sikit benda ni. Jangan tampuki isteri. Jangan maki hamun isteri, anak-anak. Cakap bahasa yang elok. Orang yang baik, khairukum li ahli. Orang yang baik di kalangan kamu, yang baik pada keluarganya. Yang setengah buat keluar anak dia sendiri dia boleh kata anak haram. Anak dia. Na'udzubillah. Cakap tak elok bahasa. Jadi anak tu membesar dalam bahasa yang tak elok. Orang yang baik cakap bahasa yang baik. Orang suami ni ada berwibawa. Cara nak tegur isteri berwibawa. Tak tegur isteri depan-depan orang, pergi cekah isteri sampai malu, tak boleh. Ni kena habak ni. Ni negeri ni nak kena bagi negeri yang baik. Tak boleh pergi maki isteri depan orang. Biar isteri tu bangga. Orang tanya mana suami awak? Tu yang pakai baju belang ujung tu jadi syok. Mana suami awak? Ya aku malas nak abang melu. Jangan kita jadi suami tu leceh. Ada kereta KBB 8354. Pasal apa? Halang laluan. Kawan tu nak lalu awal ingat kot. Nanti dulu kata sang masuk ang sangkut. Sagi ya mayang yang dia. Ada ke soalan last? Ya sila. Assalamualaikum. Ya. Kita ada sungut dalam PTPTN ni. Ada apa benda, tapi kita ada, pertama kita ni kalau dah tak mampu nak belajar ni wajib. Kita memang jenis orang tak mampu. Boleh tak kita ambil PTPTN ni? Saya kata boleh ambil. Pasal belajar ni wajib. Kalau semua anak orang Islam yang tak mampu tak belajar, tak pergi ambil PTPTN, lepas tu duduk di rumah tak pergi mengaji, rosak kita orang Islam. Kita boleh ambil. Cuma pihak pengurusan kalau mereka buat untung atas duit tu riba. Tapi kalau mereka ambil hanya kos pengurusan, pentadbiran, pengurusan, kerana ada kos pengurusan dibenarkan. Kos pengurusan dibenarkan. Tapi kalau sekiranya mereka ambil itu kos di mana mereka buat untung atas pinjaman orang, itu adalah riba. Itu adalah riba. Mereka cuba baiki. Saya tak mau sebut di sini, sikut dia rakam jadi sepanjang masa dia jadi hukum. Mereka cuba baiki. Tapi kita harap tu baiki. Anak-anak orang Islam yang tak mampu boleh ambil. Yang kata saya pasal PTPTN saya tak mau ambil, saya duduk di rumah tak apa, pergi mengaji. Kalau semua tak pergi mengaji, rosak je lah. Kena pergi mengaji. Pemerintah yang buat, kalau dia tak baiki, dia kena tanggung. Dia kena tanggung dosa ayat. Ada soalan? Ya. Salam. Ada beberapa pandangan dalam hal ni. Pertama, benda ni kerajaan bagi kat kita.
Duit tu dia ambil, dia yang buat urusan, dia bagi balik kat kita. Semasa dia ambil tu, kita bukan milik kita lagi, duduk di tangan dia. Kemudian banyak mana bila kita habis pencen dia bagi, itu kita kira pemberian dia. Bagaimana kerajaan run duit itu, dia bertanggungjawab antara dia dengan Tuhan. Tapi bukan kita yang ambil pergi bubuh tu. Kan dia punya urusan. Kat mana dia simpan, macam mana dia buat, dia punya urusan. Tapi kalau kita pergi ambil duit kita, lepas tu kita pergi simpan di satu tempat, yang mana kita tahu kita akan dapat interest ataupun bunga, yang tu kita yang buat, yang tu ke interest. Tapi kalau kita letak di bank, kita simpan 1 juta, dah lama dah, baru main mengaji malam ni, baru dengar kata tak boleh. Tapi interest ni ada, interest ni boleh pakai tak? Kita tak boleh pakai, tapi kita boleh bagi kepada orang yang tak ada kepentingan dengan kita. Boleh tak bagi ke Masjid Alwi, kok Nabi buat tandas ke belakang tu? Boleh. Boleh tak bagi ke anak yatim, hak miskin? Boleh. Boleh tak bagi ke orang miskin nak buat rumah? Boleh. Boleh tak nak beli kereta bagi anak pergi sekolah? Tak boleh. Atau ada kepentingan dengan kita. Boleh tak nak buat jalan? Jalan ke mana? Jalan nak masuk rumah saya? Tak boleh. Rumah hang sendiri. Tapi kalau jalan nak untuk rumah orang, boleh. Tak boleh ada kepentingan dengan kita. Wallahu ta'ala alam. Base ni pengumuman diri sendiri. Kuliah ni mana ni? Dia edar kan ni? Edar lah. Kuliah maghrib bukan kuliah lah, ceramah 5 Mac hari Khamis ni di saya punya ni Ihya Masjid. InsyaAllah saya ceramah di sana di Masjid As-Sakinah Padang Melangit boleh. Jadi minta tuan-tuan semua kita jumpa di sana pula insyaAllah. InsyaAllah minggu depan mai bawa kitab hadis baru. Walaupun saya tahu semua ni Sahih Bukhari dan Muslim duduk di dada dah. Tapi bawa pilah kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah.